kasih Yang Berhormat Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Bacok. Saya mohon izin untuk menjawab secara bersekali soalan daripada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Shahid bin Cik Sulaiman Bacok dan soalan nombor 28 daripada Yang Berhormat Tuan William Leong G. Kin Selayang bertarikh 10 Disember 2024. Projek Rintis Dasar Gaji Progresif ataupun dia DGP telah dilaksanakan mula Jun hingga Ogos 2024 yang bertujuan untuk menilai ketersediaan dasar dan sistem yang dibangunkan serta menentukan sebarang penambahbaikan yang diperlukan. Projek Rintis DGP mensasarkan 1,000 penyertaan majikan daripada 5 sektor. DGP mempunyai 3 ciri utama iaitu penglibatan majikan secara sukarela, insentif daripada kerajaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan produktiviti. Sehingga 3 Ogos 2024 seramai 1,892 majikan telah membuka akaun dan 776 ataupun 78% majikan telah memohon untuk menyertai projek rintis DGP. Kriteria pemilihan majikan untuk menyertai projek rintis DGP adalah berdasarkan kepada syarat-syarat seperti berikut. 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, pihak berkuasa tempatan PBT atau lain-lain pertubuhan. 2. Berdaftar dengan Perkeso dan KWSP. 3. Bukan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat multinasional. 4. Tuntutan insentif hanya kepada pekerja warga negara Malaysia. 5. Menggaji pekerja yang bekerja sepenuh masa di bawah satu kontrak perkhidmatan ataupun kontrak servis. 6. Menggaji pekerja yang menerima gaji pokok tidak melebihi had gaji 1,500 hingga 4,999 sebulan. Dan 7. Penyertaan dibuka kepada semua sektor kecuali sektor pentadbiran awam dan pertahanan, aktiviti sosial wajib serta aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah. Bagi memastikan kemampanan DGP, penilaian projek rintis dibuat dengan mengambil kira perkara berkaitan dasar, ketersediaan sistem, buku panduan gaji dan panduan latihan. Penilaian ini akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa eksekutif DGP dan akan dibawa kepada pertimbangan Jemaah Menteri pada bulan November 2024 bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan menyeluruh dasar ini. Antara isu dan cabaran pelaksanaan DGP adalah ketidakpastian pasca projek rintis dan kekurangan kefahaman majikan pekerja, buku klasifikasi Malaysian Standard Classification of Occupation MASCO. Selain itu, ketersediaan sistem portal pendaftaran DGP juga perlu ditambah baik bagi mudah navigasi pengguna. Di samping itu, dapati gaji peringkat permulaan dalam DGP tidak membezakan antara siswazah baru dan pekerja yang bertukar syarikat. Seterusnya, pihak majikan berdepan dengan kekengkangan untuk menyediakan dana bagi menghantar pekerja menghadiri kursus bagi memenuhi keperluan kemahiran dan latihan dalam tempoh 24 jam mengikut rangka kerja DGP yang telah ditetapkan. Terima kasih. Bacok. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih atas jawapan yang komprehensif daripada pihak kementerian. Saya dan anak muda belia di luar sana amat mengikuti segala dasar dan pengumuman di pihak kerajaan untuk meningkatkan gaji dan produktiviti pekerja, tonggak utama dalam pembangunan ekonomi negara. Untuk saran tambahan ni, Puan Yang Pertua, saya nak bangkitkan aspek penyeragaman antara sektor dan juga wilayah, memandangkan ada sektor yang labor intensif, capital intensif dengan izin. Gaji di Semenanjung tak sama, gaji Sabah Sarawak pun tidak sama, gaji di Kelaikan tidak setimpal. Itu realiti labor market dalam negara. Jadi soalan saya, apakah bentuk mekanisme di pihak kerajaan, di pihak kementerian untuk mewujudkan satu bentuk penyeragaman dan keseimbangan supaya tak timbul masalah herotan gaji yang saya rujuk pada dokumen dasar gaji progresif ini, supaya tak timbul masalah gaji yang sengit, yang tak seimbang dan jurang perbezaan yang besar di antara sektor dan wilayah dalam ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Sebenarnya dalam hal ini Kementerian Sumber Malaysia melalui perundingan gaji negara
dan Jawatan Kuasa Teknikal Penerangan Gaji Negara telah membincangkan perkara ini di peringkat Jemaah Kabinet, dan pelaksanaan GP ini adalah berdasarkan kepada 3 teras mekanisme seperti berikut. Izinkan saya baca sebab persoalan ini dibincangkan dalam Kabinet. Pertama, syarat penyertaan. Syarikat yang menyertai dasar ini hendaklah memenuhi semua syarat kelayakan yang saya sebutkan tadi, margi progresif, dan kedua, B, cadangan gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan. Cadangan gaji permulaan dari kenaikan gaji tahunan mengikut sektor ekonomi dan kategori pekerjaan dalam piawaian penggalasan pekerjaan Malaysia (MASCO) akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Pelaksanaan (DGP). Panduan ini akan meliputi cadangan penentuan gaji berdasarkan gaji pokok dan kenaikan gaji bagi setiap kategori. Dan yang kedua, insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja, insentif berbentuk tunai yang akan disediakan oleh mengikut kadar kumpulan pekerjaan terdiri daripada pekerja peringkat permulaan entry level dan bukan peringkat permulaan non-entry level. Pekerja peringkat permulaan merujuk kepada pekerja yang berkhidmat dalam tahun pertama di syarikat ini, dan jawatan tersebut pekerja bukan peringkat permulaan pula merujuk kepada pekerja yang telah mengisi jawatan di syarikat lebih daripada setahun. Maksudnya yang saya katakan sebentar tadi, sikit yang bermakna itu ya. Maksudnya yang dibawa dalam Jemaah Menteri tersebut telah diperbincangkan, tetapi dalam soal ini kita semua berdoa supaya agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan umumkan dalam masa terdekat ini atau dalam bajet ini, dan ketersediaan itu telah pun tersedia. Saya tak berani nak katakan kerana yes or no. Dengan izin, saya bimbang juga kerana perkara ini telah dibincangkan di peringkat Kabinet. Jadi saya mohon Yang Berhormat, kita berdoa dan bersabar sikit je atas pengumuman yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Jampo. Terima kasih Timbalan Speaker. Pada Ogos lalu telah dilaporkan bahawa kerajaan mungkin mempertimbangkan untuk memanjangkan tempoh projek rintis dasar gaji progresif daripada 12 bulan kepada 24 bulan. Jadi soalan saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Apakah justifikasi pelanjutan projek rintis berkenaan sedangkan usaha tersebut baru beberapa bulan sahaja digerakkan? Adakah tempoh 12 bulan itu tidak mencukupi, dan adakah ini bermakna pelaksanaan dasar gaji progresif tersebut sukar dilaksanakan mengikut seperti yang telah dirancang sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya perkara ini juga telah dibincangkan di peringkat Kabinet, dan juga saya tidak boleh lagi untuk menyatakan dalam Dewan ini kerana perkara tersebut belum diumumkan. Dan perkara ini juga sebenarnya setelah dalam perbincangan, sememangnya apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu sepatutnya akan menunggu pengumuman yang projek rintis ini akan ditambah dari setahun yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi sehingga kepada satu tempoh, saya tak berani kata 2 tahun atau 3 tahun, tetapi kita telah cadangkan untuk dipanjangkan tempoh tersebut. Dan yang dibangkitkan perkara kengkangan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, sememangnya kita mempunyai kengkangan yang agak besar memandangkan perkara ini adalah tidak termaktub dalam akta, dan kita sedang membuat libat urus yang begitu secara besar-besaran supaya kefahaman kepada majikan untuk melaksanakan gaji progresif ini. Dan libat urus ini telah dilibatkan beberapa siri, dan khususnya pelibatan daripada Kesuma dan Kementerian Ekonomi sendiri melalui yang dianjurkan oleh sirinya oleh beberapa kali oleh pihak Perkeso itu sendiri. Terima kasih, Yang Berhormat Ketua.